Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua para pelajar. Untuk sesi ini kita akan memulakan pembelajaran bagi modul 3 iaitu A082123 Semua Proses Fundamental bagi kursus Teacher Teknologi Kimpalan. Pertama sekali, suka saya nak ingatkan kepada semua para pelajar untuk kita sama-sama mengamalkan norma kerja yang baharu. Kita dinasihatkan untuk cuba memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Jadi sama-samalah kita mengikuti segala SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan agar pandemik COVID-19 ini dapat diputuskan, dapat ditamatkan di negara kita lah. Jadi kita akan memulakan sesi kelas kita dengan LA1 iaitu Learning Activity 1 melibatkan Identify and Select Various Type of Welding Material and Consumable, iaitu kenal pasti pelbagai jenis material, bahan dan juga guna habis kimpalan lah. Ini adalah isi kandungan yang kita akan belajar untuk sesi ini, untuk kali ini, iaitu latar belakang bidang kimpalan. Ada 4 dekat situ, iaitu kepentingan kimpalan, industri yang berkaitan dengan kimpalan, sejarah pembangunan kimpalan dan juga kerja-kerja bagi seorang pengimpal. Okey, ini adalah tujuan pembelajaran di mana sepanjang kita mengamati tajuk ini, saya mengharapkan semua pelajar supaya boleh menerangkan kepentingan-kepentingan kimpalan, boleh menyatakan industri kimpalan yang berkaitan, boleh menghuraikan sejarah kimpalan, boleh menjelaskan kerja-kerja seorang pengimpal. Okey, ini adalah petikan daripada The President of American Welding Society ataupun AWS, iaitu David McQuaid. Dia menyatakan kimpalan merupakan sebahagian perkara yang amat penting dalam kehidupan seharian. Dari kereta hingga ke bangunan tinggi, kapal terbang hingga ke roket, saluran paip hingga ke lebuh raya, dan semua itu tidak mungkin boleh dilakukan tanpa kimpalan. Jadi ini memberi makna teknologi kimpalan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kimpalan amat rapat dalam kehidupan seharian kita lah. Okey, masih lagi melibatkan kepentingan kimpalan. Apa penting kimpalan kepada kita? Kimpalan memberikan satu kaedah yang optimum dalam membuat penyambungan logam. Kimpalan juga untuk kita membuat sambungan tetap dengan kekuatan yang mencukupi. Kimpalan yang dilakukan secara teratur akan memberikan sambungan yang tahan kebocoran. Contohnya, jika kita mengimpal sambungan paip, tak kiralah paip air ataupun paip yang menyalurkan minyak ataupun menyalurkan gas. Sesetengah sambungan kimpal akan memberikan kekuatan yang lebih berbanding logam asas. Sesetengahnya kemungkinan akan sambungan tersebut lebih kuat dan utuhlah berbanding logam asas. Komponen yang tebal boleh disambung menerusi proses kimpalan dengan cara yang mudah. Baik, seterusnya kita sambung kepada industri-industri yang berkaitan dengan kimpalan. Di sini saya senaraikan beberapa industri dalam negara dan luar negara lah yang berkaitan dengan kimpalan. Kita tengok industri yang pertama iaitu industri perkilangan. Banyak industri-industri perkilangan yang melibatkan teknologi kimpalan. Industri yang kedua, industri perkapalan. Kalau kita lihat, kebanyakan kapal-kapal dibuat daripada kayu dan logam lah.
Bila mana kapal tersebut dibuat daripada logam, jadi untuk membuat kapal tersebut, penyambungan mestilah berlaku melalui teknologi kempalan. Industri seterusnya ialah industri pembangunan. Contohnya pembangunan bangunan struktur besi yang menyambungkan bangunan tersebut perlulah disambung menggunakan teknologi kempalan. Industri otomotif. Industri otomotif salah satu industri yang banyak menggunakan teknologi kempalan, khususnya melibatkan spot welding ataupun kita panggil sebagai kempalan titik. Dalam teknologi otomotif juga terdapat teknologi kempalan jimau yang digunakan sama ada secara manual ataupun secara robotik. Seterusnya industri minyak dan gas. Industri minyak dan gas ni memang banyak terlibat dengan teknologi kempalan. Kalau kita lihat binaan platform tersebut pun kebanyakannya daripada binaan logam lah. Jadi penyambungan untuk binaan-binaan tersebut dibuat menggunakan teknologi kempalan. Industri fabrikasi sememangnya banyak menggunakan teknologi kempalan lah. Contohnya dalam pembuatan vessel oil storage tank yang berskala besar lah. Seterusnya industri pemasangan saluran pipe. Tidak kira lah saluran pipe air ataupun saluran pipe minyak ataupun saluran pipe gas lah. Jadi setiap penyambungan tersebut menggunakan teknologi kempalan. Sama ada secara manual ataupun secara automatik. Okey, industri jentera berat. Jentera berat memang dibina menggunakan logam lah. Jadi percantuman ataupun penyambungan logam-logam tersebut memerlukan teknologi kempalan. Okey, kita lihat seterusnya sejarah pembangunan teknologi kempalan lah. Sejarah pembangunan kempalan. Sejarah kempalan ini boleh dikatakan agak lama lah. Jadi kalau dekat sini kita tengok bermula lagi di zaman gangsa, seterusnya zaman besi dan zaman pertengahan lah. Okey, pada zaman gangsa, teknologi tekanan digunakan untuk mencantumkan ketulan-ketulan emas. Pada zaman besi, masyarakat Mesir kuno telah mula belajar untuk mencantumkan besi, dan pada zaman pertengahan, tukang-tukang besi telah mempraktikkan kempalan menggunakan teknik menukul. Jadi kita lihat pada kurun ke-19, iaitu pada bermula 1800, Sir Humphrey Davy dari Cornwall, England telah menghasilkan arka di antara elektrod karbon menggunakan bateri. Bermulanya penghasilan arka daripada elektrod karbon lah. Pada 1836, Edmund Davy, profesor kimia daripada Irish, telah menemukan asetilin. Jadi kita tahu asetilin ini adalah salah satu bahan bakar lah. Auguste de Mariens telah menggunakan haba arka untuk menyambung kepingan plug plumber untuk simpanan bateri. Elihu Thomson pada 1885 telah memulakan kempalan rintangan ataupun resistor welding. Pada tahun 1887, Bernados dan Olszewski telah membuat paten ke atas electrode holder. Bermulanya penggunaan electrode holder. 1890, C.L. Coffin dari Detroit, Amerika telah membuat paten untuk kempalan arka dengan elektrod logam. Okey, seterusnya pada 1900, Elihu Thomson telah memulakan syarikat Thomson Electric Welding Company. 1903, Goldsmith, seorang rakyat Jerman, telah mencipta termite welding, yang mana teknologi ini digunakan untuk menyambung landasan kereta api. Dibuat untuk menyambung landasan kereta api. Pada 1907, Oscar Zerberg, warga Swedish, telah menemukan batang elektrod bersalut yang kita namakan sebagai coated electrode lah. Pada 1919, American Welding Society (AWS) telah ditubuhkan. Di mana kita tahu AWS ni adalah satu badan yang
membuat piawai lah ataupun membuat code and standard. Pada 1920, kimpalan automatik telah dicipta oleh P.O. Nobel dan diperkenalkan menggunakan dawai elektrod dengan arus terus. Pada 1926, H.M. Hobart telah mematentkan argon dan helium untuk kimpalan akar, di mana penemuan tersebut telah gas tersebut telah memulakan satu lagi proses, iaitu gas tungsten arc welding. Pada 1930, Stark Welding telah dibangunkan di New York dan lebih kurang pada tahun tersebut juga Submerged Arc Welding telah dipatenkan oleh Robinov. Pada 1941, Hobart telah membangunkan proses inert gas untuk mengimpal aluminium dan stainless steel, manakala pada 1948, Gas Metal Arc Welding (GMAW) telah dibangunkan di Berkeley Memorial Institute. Okey, kita masuk kepada kerja-kerja yang melibatkan seorang pengimpal lah. Banyak kerja-kerja yang boleh diceburi oleh seseorang pengimpal lah. Banyak bidang yang boleh diceburi oleh seseorang pengimpal. Jadi kita tengok satu persatulah bidang yang boleh yang melibatkan pengimpal lah, kerja-kerja pengimpal. Yang pertama kita tengok small welder. Pengimpal menggunakan proses shielded metal arc welding yang menggunakan stick ataupun yang menggunakan elektrod. Yang kedua, jitter welder. Yang ni yang memerlukan kemahiran tinggi, yang memerlukan kemahiran yang agak tinggi lah. Okay, jitter welder. F-curve welder iaitu flux core arc welding welder. Submerged arc welding operator yang menggunakan mesin automatik. Okey. GMAW welder boleh juga menjadi seorang pengimpal menggunakan proses gas metal arc welding. Seorang pengimpal juga boleh melakukan kimpalan di dalam air yang kita namakan sebagai underwater welder. Kalau lihat gambar sini, di sini pengimpal memakai kelengkapan keselamatan untuk menyelam dan seterusnya melakukan proses kimpalan di dalam air lah. Okey, pipeline welder. Pipeline welder ni adalah salah satu bidang kimpalan yang agak famous lah. Industri ni kalau kita tengok dekat Timur Tengah memang banyak untuk menyambungkan pipe yang menyalurkan minyak mentah lah daripada platform ke pusat refinery lah. Okey, seterusnya boleh terlibat sebagai fabrication welder. Juga boleh mencebur diri sebagai offshore welder, boleh bekerja di offshore sebagai welder. Structure welder untuk mengimpal structure-structure. Seterusnya di bidang otomotif boleh terlibat sebagai automotive welder untuk mengimpal body-body kenderaan lah. Seterusnya boleh juga terlibat sebagai rope access welder, di mana pengimpal perlu mengimpal di tempat tinggi lah dengan bantuan harness ataupun wire rope lah. Boleh juga terlibat sebagai bridge construction welder, di mana untuk membuat pembinaan-pembinaan jambatan. Ship welder, pengimpal kapal-kapal yang besar lah. Kapal-kapal yang besar. Boleh juga terlibat sebagai building welder, di mana pembinaan bangunan memerlukan cantuman-cantuman besi lah. Jadi proses penyambungan besi dilakukan oleh welder ataupun pengimpal. Terusnya storage tank welder. Kalau kita lihat dekat sini, storage tank ni agak besar lah. Jadi kalau kita tengok terdapat banyak kepingan besi dekat sini lah. Jadi setiap penyambungan besi mestilah melalui proses kimpalan. Seterusnya pressure vessel welder. Dalam pembuatan pressure vessel, sambungan-sambungan juga memerlukan proses
pengimpalan. Jadi terdapat kerja-kerja mengimpal dekat situ. Stainless steel welder. Yang ni memerlukan kemahiran pengimpal yang agak tinggi lah. Dan bayaran untuk stainless steel welder juga agak mahal lah. Dan amat berbaloi lah untuk diceburi. Oil rig welder ataupun platform welder. Kebanyakan ataupun boleh dikatakan keseluruhan struktur platform dibuat daripada besi logam lah, dan penyambungan logam ini perlu melalui proses mengimpal. Crane fabrication welder. Crane biasa dia melibatkan trusses lah, jadi sambungan trusses ni melibatkan proses mengimpal. Kita masih lagi membicarakan kerja-kerja sebagai seorang pengimpal. Di sini saya highlightkan kemahiran pengimpal. Seorang pengimpal perlu mahir dalam pelbagai bidang supaya hasil kerja kita lebih bermutu. Selain mengimpal, saya telah gariskan 5 kemahiran yang lain yang perlu diambil maklum oleh seseorang pengimpal. Okey, kemahiran yang pertama adalah kemahiran matematik. Kemahiran matematik membantu seseorang pengimpal melakukan kerja dengan lebih efektif. Di mana seorang pengimpal perlu pandai mengira dan membuat ukuran, pandai membuat penukaran unit, boleh mentafsir lakaran, memahami diagram 2D dan 3D lah. 2 dimensi dengan 3 dimensi. Maknanya pengimpal boleh membaca dimensi, boleh tahu apa sudut pandangan yang dinyatakan dalam drawing tersebut. Seterusnya, kemahiran untuk memberi perhatian kepada perincian. Pengimpal yang bagus perlu sentiasa memberi perhatian kepada perincian, di mana pengimpal perlu mengenal pasti jenis sambungan yang perlu dibuat, mengikut segala arahan, membuat pemeriksaan bahan untuk mengelakkan bahan yang digunakan tu salah ataupun tidak sesuai untuk digunakan, mematuhi piawaian keselamatan dan menjaga kawasan kerja supaya kawasan kerja kita sentiasa bersih, sentiasa selamat dan bebas daripada segala bahaya ataupun hazard-hazard yang boleh mendatangkan risiko kecelakaan. Seterusnya, kemampuan fizikal. Yang ni amat penting. Kebolehan fizikal membantu menjadikan pengimpal lebih menarik kepada majikan. Jadi pengimpal perlu membina ketahanan fizikal, membina ketangkasan manual, memiliki tangan yang mantap, di mana seseorang welder memang perlu memiliki tangan yang mantap, mampu bekerja dalam semua keadaan lah. Yang ni amat penting sebab pengimpal perlu bersedialah untuk bekerja dalam semua keadaan lah. Yang seterusnya, kemahiran dalam menggunakan teknologi dan alatan. Pengimpal perlu tahu menggunakan peralatan, jig dan fixture, alatan kuasa dan alatan mesin yang bersesuaian dengan kerja lah. Di mana pengimpal boleh menggunakan jig dan fixture, pandai menggunakan welding gauge, pandai menggunakan berkemahiran lah dalam menggunakan hand tool, berkemahiran dalam new teknologi ataupun teknologi semasa, penggunaan teknologi semasa, berkemahiran dalam menggunakan alatan mengangkat seperti hoist ataupun overhead crane. Terusnya, kemahiran yang kelima adalah kemahiran pentadbiran atau kita panggil sebagai administratif lah skill. Kimpalan memang melibatkan pekerjaan fizikal, tetapi hal berkaitan pentadbiran juga adalah sebahagian daripada profession kita sebagai welder lah, ataupun sebagai pengimpal. Kita perlu pandai membuat kerja-kerja dokumentasi, membuat perancangan projek, pandai menguruskan masa dan seterusnya adalah kebolehpercayaan. Saya rasa itu saja yang sempat saya kongsikan untuk permulaan modul 3 semua proses fundamental. Jadi
sekian saja untuk perkongsian sesi ini. Kita akan sambung kepada sesi yang kedua melibatkan welding grouping and process. Jadi sekian saja untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.